Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan di sini pendengar rumah ngaji Sirampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada tengah hari ini. Kita sambung pada 3 ayat terakhir daripada surah As-Sajdah dan hari ini kita akan menghabiskan tadabbur kita dalam surah As-Sajdah dan kita akan sambung dengan surah yang lain akan datang insya-Allah. Ayat yang ke-28 sehingga ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tuan-tuan dan puan dalam ayat yang ke-28 selepas daripada Allah SWT menyebutkan dalam ayat ke-26 dan ke-27 di mana orang-orang kafir dan juga sebagai pengajaran bagi kita juga supaya mendengar bagaimana Allah SWT telah membinasakan kaum-kaum yang terdahulu atas segala dosa kekufuran yang telah mereka lakukan. Maka apakah tidak orang-orang yang kafir ini menyaksikan ataupun mendengar kisah-kisah umat yang telah lalu sebagai pengajaran. Dan juga dalam ayat ke-27 Allah SWT bertanya, mempersoalkan kepada golongan kafir ini yang juga menjadi pengajaran kepada kita, adakah kita tidak melihat bagaimana Allah melimpahkan nikmat air ke atas muka bumi ini dan daripadanya keluarlah tumbuh-tumbuhan dan daripada tumbuh-tumbuhan itulah binatang-binatang ternakan yang halal kita makan membesar, membiak dan menjadi makanan kepada kita, rezeki kepada kita tuan-tuan dan puan. Jadi namun setelah ditanyakan, dipersoalkan, diajukan dengan persoalan supaya berfikir, supaya mendengar, supaya melihat, supaya mengkaji. Namun apakah jawapan orang-orang kafir ini? Dan inilah jawapan mereka dalam ayat yang ke-28. Mereka berkata, bilakah datangnya hari Al-Fath, iaitulah hari kiamat, yang di mana perkataan yang digunakan di sini adalah Al-Fath, iaitulah hari pembuka bicara, pembuka bicara yang membawa maksud di sini di mana hari kiamat di mana Allah Subhanahu Wa Taala yang sendiri yang akan memberikan keputusan penghakiman kepada orang-orang kafir ini. Dan orang-orang kafir ini sendiri akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang mereka kerjakan. Dan persoalan mereka di sini tuan-tuan dan puan, wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin, mereka bertanya kepada Nabi SAW, bilakah akan datangnya hari pembuka bicara yang dikatakan itu, jika betul kamu orang yang benar. Begitulah juga persoalan mereka kepada para sahabat Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mempersoalkan dakwah mereka, bila akan datang ni. Setelah mereka disuruh untuk berfikir, melihat, mendengar, mengkaji, mereka mempersoalkan pula bilakah datangnya hari kiamat tu. Kalau betul lah, kalau benarlah, nak tengok sendiri, biar mereka sendiri yang menghadap Allah SWT, biar Allah sendiri yang akan menghakimi mereka, yang akan berkata-kata kepada mereka. Tapi ini adalah soalan-soalan yang berbentuk, Dr. Wahbah Zuhaili menyebut dalam kitab beliau ini tuan-tuan dan puan dalam Tafsir Al-Munir ini, bagi ayat ke-28 ini, persoalan orang kafir ini adalah dalam bentuk istib'adan wa takziban. Ini adalah satu bentuk yang sebenarnya mereka mempersoalkan tu menjadikan mereka lebih jauh lagi, denial, menolak kebenaran, takziban, mereka mendustakan. Mereka tahu benar tapi mereka mendustakan. Dia berbeza tuan-tuan dan puan, mereka orang-orang yang dia tidak tahu, maka dakwah tidak sampai kepada mereka, berbeza dengan orang yang dia tahu
namun dia mengambil pendekatan untuk denial, untuk menafikan kebenaran yang dia sendiri jauh di sudut hati dia terima, dia mengakui kebenaran itu, namun dia memilih untuk menolak atas sebab-sebab yang pelbagai yang kita pun telah belajar sirah Nabi SAW, tuan-tuan puan, sebab pangkat, sebab kekayaan, sebab status di dalam masyarakat dan sebagainya. Jadi ini adalah sikap mereka, tuan-tuan puan. Dan apakah respon ataupun uh, nasihat Allah SWT kepada Nabi yang menghadapi soalan-soalan sebegini daripada kaum musyrikin? Maka Allah SWT menyebut dalam ayat ke-29, Qul, katakanlah wahai Muhammad, yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum walahum yunzarun. Tak perlu untuk diketahui bilakah datangnya hari kiamat ini ataupun hari pembuka bicara itu. Sebab kalau tahu pun la yanfa'u, tidak berguna kepada orang-orang ini. Sebab mereka bertanya pada Rasulullah itu atas dasar mereka, okey, bila hari yang diorang ni boleh menghadap Allah, Allah yang akan berdepan dan berkomunikasi, bercakap dengan mereka. Tapi kalaulah berlaku pun hari itu, tidak akan ada gunanya iman mereka pada ketika itu sebab dia telah terlalu lambat. Dan mereka pula tidak akan walahum yunzarun, mereka tidak akan diberi tempoh untuk berbuat demikian. Jadi kalau kita nak beriman, maka apabila datangnya kebenaran, tuan-tuan dan puan, kita perlulah beriman sekarang. Dan sebab itulah Allah SWT dalam ayat ke-27, ayat ke-26 mengarahkan kita untuk mendengar, berfikir, mengkaji. Kalau perlu pergi lihat Madain Saleh contohnya, tempat kaum Nabi Saleh dibinasakan, ataupun Laut Mati di Jordan, antara tempat-tempat binasanya kaum Nabi Lut dan kawasan sekitarnya. Dan cuma berhati-hatilah dari faktor pelancongan lah, janganlah terlalu nak melancong. Namun yang lebih penting adalah kita nak mengambil pengajaran apabila kita pergi ke tempat-tempat seperti ini. Jadi kita perlu berfikir, menganalisa ya, dan untuk kita mengetahui, sebab di dalam dunia ini, tuan-tuan puan, kita tak akan dapat melihat Allah SWT. Pada hari mahsyar, hari akhirat nanti barulah. Tapi pada waktu itulah kalau kita nak beriman, maka telah terlambat. Jadi iman kita yang perlu kita pupuk pada masa sekarang ini adalah iman berdasarkan tanda-tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud, dengan tanda-tanda kejadian Allah, sebagaimana Allah uh, menyatakan kepada kita dalam ayat ke-26 dan ke-27. Kita tengok tanda-tanda bagaimana umat-umat dahulu binasa. Dan dalam ayat yang ke-27 tu adalah yang lebih straightforward sebenarnya. Kita lihat kepada air hujan yang turun ke atas muka bumi ni, bagaimana tumbuh-tumbuhan tumbuh daripada air hujan itu, dan bagaimana binatang ternakan minum daripada air hujan dan makan tumbuhan-tumbuhan itu, dan binatang ternakan ini menjadi makanan kepada manusia sekaliannya. Itu pun sudah menunjukkan satu tanda-tanda yang besar, satu ekosistem. Dan kalau kita nak menolak fahaman etis, tuan-tuan perempuan, etis berpegang bahawa semuanya itu terjadi dengan sendiri, secara semula jadi, tanpa ada satu kuasa yang mengawal ekosistem ini daripada belakang. Namun kita perlulah meneguhkan iman kita, dan kita mestilah meyakini bahawa tak mungkin benda-benda semua berlaku secara tidak sengaja, tanpa adanya satu intelek, satu power, satu satu kekuasaan di belakang perkara-perkara yang terjadi. Bagaimana air hujan ni, kalau kita belajar kitaran wap air pun, menjadi wap air, menjadi awan, menjadi mendung dan kemudian turun sebagai hujan. Kita belajar tentang itu pun kita dah tahu dah, tidak mungkin ada dia berlaku secara sendiri tanpa ada satu kuasa, satu intelek, satu intel yang berada di belakangnya, iaitulah yang maha berkuasa, yang maha bijaksana yang ada di belakangnya. Dan apatah lagi air itu nak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan bagaimana pula haiwan, binatang ternakan yang makan tumbuh-tumbuhan ini boleh menjadi besar, boleh menjadi berisi, boleh menjadi membiak, dan menjadi makanan pula kepada kita. Walaupun mereka ni hanya makan, contohnya lembu kambing, mereka hanya makan tumbuh-tumbuhan saja.
namun mereka boleh membiak, boleh berisi dan menjadi makanan kepada manusia. Jadi bila kita tengok semua ni dan bila kita tengok hujah-hujah golongan etis contohnya, kita akan berjaya, kita akan mampu untuk menolak. Malahan kepada satu tahap yang lebih penting lagi, kita mampu untuk berhujah, berdepan dengan golongan yang kafir, yang menidakkan denial terhadap kuasa Allah SWT hanya dengan beralasan bahawa kita tak boleh lihat Tuhan, maka kita tak boleh buktikan adanya Tuhan. Maka itu adalah hujah-hujah yang kita boleh patahkan dengan kita membawakan kejadian-kejadian alam semesta ini yang sudah tentulah perlu ada satu kuasa yang besar yang mengatur perjalanan alam ini di belakang segala ekosistem, segala sistem sama ada di bumi, di langit, sistem suria dan sebagainya, mestilah ada satu kuasa yang yang berada di belakangnya. Dan Allah SWT menyatakan dalam ayat yang ke-30, fa'arid anhum wa tazir innahum muntazirun. Oleh itu, wahai Muhammad SAW, janganlah engkau hiraukan mereka dan tunggulah kesudahan mereka, sesungguhnya mereka pun menunggu kesudahan. Jadi mereka bertanya dan mereka denial, mereka nak tunggu, dan maka Allah SWT pun suruh Nabi, tak apalah, tunggulah dan lihatlah bagaimana penyudahnya bagi mereka. Dr. Wabah Zuhairi, tuan-tuan puan-puan, di dalam kitab beliau ini menyatakan bahawa konteks ayat ini adalah di mana apabila um, uh, dakwah Nabi ditolak secara berulang-ulang oleh orang kafir yang mendustakan annal i'rad anil mukadzibin bil Quran wa Rasul ba'da al bayanat takarrurah wal barahin al mutalahiqah wal wajib. Jadi dalam konteks ini, Nabi yang telah berulang kali berdakwah kepada golongan kafir, kepada orang yang sama, menyatakan kebenaran hujah-hujah yang pelbagai. Kalau tuan-tuan perempuan baca juzuk ke-30 tu dan juga kebanyakan surah-surah ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan di Mekah, dan kita pun tahu Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun. Maksudnya telah banyak mesej-mesej yang Rasulullah sampaikan, dakwah yang Rasulullah buat berulang-ulang kali. Dan apabila mereka menolak, maka Allah SWT kata, tak apalah, tunggulah kesudahan mereka, maka janganlah hiraukan mereka. Dan Dr. Wabah menulis di sini bahawa arahan kepada Nabi ini adalah untuk meninggalkan setelah um, berulang kali dakwah dibuat kepada mereka, maka perlulah Nabi perlu fokus kepada sesuatu yang lain. Dan itulah yang kita tahu bahawa Nabi SAW kemudian menerima perintah untuk hijrah ke Madinah, dan selepas itu berlakulah siri-siri peperangan dan sebagainya, pembukaan kota Mekah. Jadi setelah 13 tahun usaha dakwah Nabi di Mekah, namun tidak berjaya, maka Nabi berhijrah. Dan orang-orang kafir yang telah berkali-kali mendengar dakwah Nabi kekal dalam kekufuran mereka, kekal dalam kesyirikan mereka. Ada juga orang-orang kafir yang datang ke Madinah untuk memeluk Islam dan sebagainya, maka proses itu berlaku. Namun bagi orang kafir yang betul-betul tidak menerima, maka sampai ke tahap apabila berlakunya pembukaan kota Mekah pun masih lagi tidak beriman. Namun ada yang beriman ketika pembukaan kota Mekah, ada juga yang beriman selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Dan tapi ada juga yang masih kekal dalam kekufuran kesyirikan mereka. Jadi itu adalah konteks Nabi SAW, konteks kita tuan-tuan perempuan. Kita mestilah sentiasa berdakwah, menyatakan kebenaran kepada sekalian kita punya audiens kita, kawan-kawan kita yang Muslim, non-Muslim, dan terutamanya ahli keluarga kita, untuk kita meneguhkan iman kita. Sentiasalah kita baca Al-Quran, kita fahami maknanya, kita fikirkan kebenaran-kebenaran mesej-mesej Allah yang Allah bagi pada kita. Sesungguhnya kebenaran yang Allah bagi pada kita ni, tuan-tuan perempuan, adalah sesuatu yang kita boleh fikir dengan simple, dengan kita katakan akal fikiran pertimbangan yang sihat. Kita akan boleh fikir dan boleh teguhkan iman kita. Dia tidaklah kompleks. Kita ini manusia, Allah jadikan kita sebagai makhluk untuk beribadah kepada Allah. Maka
mesej-mesej yang Allah nyatakan dalam Al-Quran ini adalah mesej-mesej yang mampu kita fahami, maka bacalah Al-Quran tuan-tuan dan puan, bacalah Al-Quran dengan terjemahannya, dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat menggarap pelbagai mesej-mesej daripada Al-Quran yang Allah sampaikan kepada kita, dan kalau ada perkara-perkara yang agak complicated, yang agak kita rasakan sukar nak faham, maka rujuklah kepada para asatizah, para ulama untuk kita memahami dengan lebih mendalam lagi mesej-mesej daripada Allah, dan tidak lain mesej-mesejnya adalah untuk kita semua tuan-tuan dan puan, maka sama-samalah kita baca Al-Quran dan memahami maknanya. Saya tutup setakat ini tuan-tuan dan puan, maka sudahlah tadabbur kita dalam surah As-Sajdah. Insya-Allah dalam sesi yang seterusnya kita akan pergi kepada surah yang baru, dan berterusanlah kita tuan-tuan dan puan di atas usaha memahami Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa memandu kita dalam taufik dan hidayah, supaya sentiasa menjadi orang yang beriman dan beramal soleh di dalam agama Islam. Jadi saya sudahi setakat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.